Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan iza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiya. Sanad'u zabaniya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari nama saya Amirul Hadi Muhammad Yasin, nombor matrik 005-2006. Hari ini saya akan membentangkan tajuk tentang pendahuluan surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq adalah surah ke-96 dalam Al-Quran. Surah Al-Alaq terdiri atas 19 ayat, termasuk golongan, dan surah ini termasuk dalam golongan surah-surah Makkiyah. Di ayat 1 sampai dengan 5 dari surah ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama sekali diturunkan, iaitu pada waktu Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Surah ini dinamakan Al-Alaq, iaitu segumpal darah, diambil dari perkataan alaq yang terdiri pada ayat 2 surah ini. Surah ini dinamai juga dengan Iqra atau Al-Qalam. Surah Al-Alaq menerangkan bahawa Allah menciptakan manusia dari benda yang hina, kemudian memulihkannya dengan mengajar membaca, menulis dan memberinya pengetahuan. Tetapi manusia tidak ingat lagi akan asalnya. Kerana itu dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Bahkan dia bertindak melampaui batas kerana melihat dirinya merasa serba cukup. Sekian. Assalamualaikum. Saya akan terangkan beberapa rukun tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Alaq. Yang pertama, perkataan Iqra. Di dalam perkataan Iqra terdapat rukun tajwid yang digelar sebagai qalqalah sughra. Di dalam perkataan tersebut terdapat huruf qalqalah, iaitu huruf qaf yang bertanda sukun. Untuk pengetahuan, qalqalah ada 5 huruf. Yang pertama huruf qaf, ta, ba, jim dan dal. Seterusnya qalaqa, iaitu qalqalah kubra, kerana ada huruf qalqalah hidup dibaca waqaf. Dan yang seterusnya khalaqal insana, izhar komariah, kerana ada alif lam diikuti salah satu huruf komariah, iaitu huruf alif. Yang seterusnya insana, mat tabi'i, kerana ada fathah diikuti juga alif. Dan yang terakhir min alaq, izhar halki, kerana ada nun mati dan bertemu salah satu huruf izhar halki, iaitu huruf ain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan asbabun nuzul bagi surah Al-Alaq. Seperti mana kita tahu, ayat 1 hingga 5 merupakan ayat pertama yang diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Tapi bagaimana pula dengan ayat yang berbaki, iaitu ayat 6 sehingga ayat 18. Okey. Bagi ayat 6, Ibnu Muzir meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, Abu Jahal berkata, apakah kalian masih melihat Muhammad mencecahkan wajahnya ke tanah, iaitu melakukan solat di hadapan kalian? Salah seorang lalu menjawab, ya. Abu Jahal kata, demi Latta dan Al-Uzza, sekiranya saya melihatnya melakukan hal itu, nescaya akan saya injak kepalanya dan saya benamkan wajahnya ke tanah. Lalu Allah menurunkan ayat, sesekali tidak, sesungguhnya
manusia itu benar-benar melampaui batas. Asbabun nuzul bagi ayat 6 hingga 16 pula berbunyi, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, suatu hari ketika Rasulullah hendak melaksanakan solat, tiba-tiba Abu Jahal datang. Ia lalu melarang dia melakukan solat tersebut. Lalu Allah menurunkan ayat, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakannya? Hingga ayat ke-16, iaitu ukun-ukun orang yang mendustakan dan derhaka. Bagi ayat 17 hingga 18, Imam At-Tirmizi dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, suatu hari ketika Rasulullah hendak melaksanakan solat, tiba-tiba Abu Jahal datang seraya berkata, bukankah saya telah melarangmu melakukannya? Rasulullah lantas menentangnya sehingga Abu Jahal berkata, engkau sungguh telah mengetahui bahawa tiada seorang pun di kota ini lebih banyak pengikutnya berbanding saya. Allah lalu menurunkan ayat, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya kelak. Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyiksa orang-orang yang berdosa. Imam Al-Tirmizi berkata, hadis ini berkualiti hasan sahih. Jadi daripada asbabun nuzul ayat 6 hingga 18 ini menceritakan tentang bagaimana Abu Jahal telah melarang Rasulullah untuk melakukan ibadah kepada Allah dan bagaimana Allah murka terhadap kelakuan Abu Jahal itu dan memberikan amaran kepada orang yang cuba untuk menghalang orang Islam daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikir dan saya ingin menerangkan tentang pengajaran surah Al-Alaq. Pengajaran yang pertama ialah kekuasaan Allah dalam tentang makhluk Allah sebagai Khalik. Ayat ini mengingatkan tentang asal kejadian manusia dari Allah, iaitu seketul darah yang beku, lembut dan tidak keras. Dan pengajaran yang kedua ialah Allah memerintahkan Rasulnya supaya membaca Al-Quran dengan menyebut nama Tuhannya yang telah menciptakan dan Tuhan yang telah mengajar manusia dalam perkara yang mereka tidak mengetahuinya. Dan yang ketiga ialah Allah memerintahkan supaya baginda belajar membaca dan menulis, kerana kedua-duanya adalah alat untuk mengenal ilmu-ilmu agama dan wahyu. Penulisan menggunakan ilmu-ilmu agama untuk disebarkan di kalangan manusia, ia adalah asas untuk kemajuan ilmu, pengetahuan dan perkembangan terpadu manusia. Sekian, terima kasih.